Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana pada kali ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita memahami satu tajuk, iaitu mengenai pengertian su'ul khatimah. Tajuk pengertian su'ul khatimah ni, kita diminta supaya dalam jiwa kita ini ada perasaan rasa takut kalau kita dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang kita mesti ada pada diri kitanya. Kerana su'ul khatimah ni, kalau bahasa yang mudahnya ialah mati yang masuk neraka. Bila kita menghadap depan Allah, kemudian tiba-tiba kita mati dalam keadaan yang tak yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak yakin pada Islam. Maknanya mati yang macam ni dipanggil mati su'ul khatimah. Yang kalau sekiranya kita tak bersungguh-sungguh ataupun kita biarkan keadaan ini, yang ni besar bencana dan bahaya kalau sekiranya kita dalam keadaan kitanya menghadap depan Allah, tiba-tiba berlaku sakarat, kemudian dalam keadaan kematian kita tu kematian yang tak kuat keyakinan kita pada Allah. Ini peringkat yang pertama lah yang kita belajar pada minggu yang sudah. Yang menyebabkan waktu mana berlaku keadaan macam ni, kitanya bila mati masuk dalam kubur, kekal dalam keadaan yang kitanya yang tak beriman ataupun tak yakin dengan Islam. Bila keadaan macam ni, maka yang ni diingatkan supaya kitanya, pada diri kita sentiasa jaga-jaga dalam tubuh badan kita, jangan sampai peringkat kita menghadap dalam keadaan yang sedemikian rupa. Hari ni kita sambung pada ada pun tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua kan, kita sampai tajuk tersebut. Tingkat yang kedua pada muka surat 920 dalam su'ul khatimah ini adalah di bawah tingkat pertama tadi, iaitu ketika akan tiba ajal kematiannya, tiba ajal kematian di kalangan tersebut, tiba-tiba sahaja hatinya berubah menjadi pencinta keduniaan. Yang ni tingkat yang kedua. Bila dekat nak mati, tiba-tiba dia datang perasaan teringat. Teringat apa dia? Teringat kepada yang disebut dengan handbag dia. Dia teringat kepada handphone dia. Dia teringat pada barang kemas dia. Dia teringat kepada rumah dia, kenderaan dia, segala benda yang terkait dengan dunia. Dia jadi sayang pada keduniaan. Baik yang berupa benda hidup ataupun yang mati. Ni orang yang dekat nak menghadap depan Allah. Tiba-tiba dekat nak mati tersebut, dianya berubah dalam jiwa dia ni perasaan apa dia? Cinta kepada dunia yang sementara ini, yang hidup seperti anak, yang hidup seperti anak-anak dan juga isteri. Sayang dia nak mati tu, dia teringat anak-anak dia, dia sayang pada anak-anak dia, nak berpisah dengan anak-anak dia dan juga isterinya, dan ataupun suami bagi kaum wanita, ataupun suami kepada kaum wanita. Bagi orang perempuan, dia teringat suami dia. Kalau aku mati ni, suami aku ni handsome juga ni, dan suami aku ni kalau sekiranya aku mati ni, suami aku kahwin dengan orang lain pula. Ni mulalah pada diri dia perasaan, timbul keadaan-keadaan demikian pada diri dia. Sedang yang mati seperti yang tak bergerak. Tadi yang hidup, yang mati seperti emas. Dia teringat pada emas dia dalam simpanan ar-rahnu. Misal contohnya, dia teringat Allah tak sempat nak gadai lagi. Ataupun dia teringat barang kemah dia dekat nak mati tu,
dia teringat barang kemah dia banyak je yang disimpan di bahagian itu, bahagian ini. Ataupun dekat nak mati dia teringat pada barang perak, pinggan mangkuk, ataupun dia ingat pada barang-barang demikian, permata dan lain-lain lagi. Allahu Akbar. Atas orang lah, atas hobi dia di atas dunia. Hobi atas dunia tu kuat dia terhadap apa dia. Kalau dia teringat dekat dengan apa dia, dekat nak mati, dia jenis pengumpul pinggan mangkuk. Dia teringatlah koning wear, tupperware, jenis-jenis wear macam tu dia teringat pada dekat nak meninggal dunia. Kalau dia jenis pengumpul barang-barang yang antik, dia teringat barang-barang antik yang dekat nak meninggal dunia. Kalau dia hidup atas dunia ni, kumpul jenis hobi memancing, dia teringat tak boleh dah memancing kalau dah masuk dalam kubur. Ini dia akan jadi demikian. Di samping itu juga timbul rasa keinginan dan kesyahwatan pada masalah-masalah duniawi. Dia timbul perasaan, habislah aku, kalau aku mati ni orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang dia teringat pada duniawi dia. Dia teringat masalah duniawi dia ni. Dan andai kata dapat hidup terus ataupun sakitnya menjadi sembuh, maka tentu akan dilaksanakan kehendak hatinya yang sesat tadi. Dia akan jadi demikian. Katakanlah sakit dia tadi sembuh, tiba-tiba sembuh, dia akan buat apa yang dikehendaki oleh hati yang sesat tadi. Jadi dalam kalbunya tadi, perasaan yang dikira serba nikmat, sekoyang-koyangnya akan menjelma. Waktu mana orang yang tak ada perasaan khauf kepada Allah, yang kita belajar ni, bila dekat nak meninggal dunia, dia akan datang nikmat-nikmat yang dia rasa seronok sangat akan menjelma, dan dirinya akan memasukinya dengan gembira dan jiwanya yang penuh keriangan, sehingga hampir tiada seorang pun akan diberi kesempatan ikut menemaninya dalam melakukan kehendaknya tadi. Ini nafsu syahwat lah. Suatu Islam dia ajar supaya kita ni memastikan mengawal nafsu syahwat kita. Jangan nafsu syahwat kita yang mengawal kita, jangan. Tetapi kita yang mengawal nafsu syahwat. Islam bukan dia nak suruh buang nafsu syahwat tu, tidak. Tapi Islam dia nak suruh kita kawal nafsu syahwat kita ni, biar mengikut syariat. Tapi kalau orang yang dia tak pandai nak jaga, bila dekat nak meninggal dunia pun, nafsu syahwat tu datang lagi. Nah, secara kebetulan sekali, di kala itu rohnya diambil. Kebetulannya, tengah-tengah dia bernafsu dan kuat dengan syahwat dia terhadap dunia, roh dia direntak, ditarik. Sehingga apa yang diangan-angan tadi, musnah dan diambil. Segala musnah dan lenyap. Segala apa yang diangan-angan tadi, bila kena tarik je roh, mati dalam keadaan mengejut demikian. Kemahuan akan tunduk pada keduniaan, tidak terkabul sedikit pun. Sedangkan kemahuan dia yang nak pada dunia tadi, tak dapat dah. Bila kita mati, maknanya habislah segala kehendak kita terhadap dunia. Tak ada dah pada diri kita. Kereta mewah, nak kepada pakaian yang berjenama, nak pada makanan yang sedap, semua tak ada dah. Bila kitanya, saat mana kita menghadap depan Allah, dan akibatnya, apa yang dihadapi itu bukan ingin menemui Allah Ta'ala, namun harta dunia dan segala macam kelazatannya yang menjadi tujuan pokoknya di awal-awal tadi. Yang tu yang bahaya. Kita mati, na'udzubillah min dzalik, di tengah keadaan yang nafsu syahwat tu bersemangat terhadap dunia. Sedangkan patutnya waktu mana kita nak mati ni, kita tak fikir lagi dah dunia. Kita dah tinggal dah dunia. Tetapi orang yang dalam keadaan yang dia tak ada perasaan khauf, takut pada Allah ni, dia mati dalam keadaan yang kuat tarikan terhadap dunia. Sehingga kan dia benci untuk berjumpa dengan Allah. Tak suka nak berjumpa dengan Allah. Yang dia nak apa dia? Dia mesti memenuhi nafsu syahwat. Dia nak pada nafsu syahwat tu keutamaan dalam kehidupan dia. Sehingga kan dia mati dalam keadaan dia tak dapat yang dia kehendaki itu. Lalu dia tak suka berjumpa dengan Allah. Betul-betul perlu dikasihani orang yang meninggal dunia dalam keadaan semacam itu. Orang macam ni kena kesian. Kena kesianlah pada dia. Kerana apa dia? Kerana dia mati di saat mana dia sedang berharap lagi terhadap dunia. Dia tidak berharap kepada Allah. Sedangkan
bila kita menuju kepada kematian, kitanya jangan lagi dengan dunia. Jangan ikat lagi diri dengan dunia. Tetapi yang kita nampak apa dia? Aku mesti dapatkan akhirat dalam kehidupan aku. Aku mesti dapat Allah yang mesti letak dalam jiwa aku. Hari ini kita tengok kan, ramai kan orang yang muda-muda lagi mati. Sahabat-sahabat saya ramai, termasuk Ustaz Ridwan Rahmat yang meninggal dunia. Kemudian termasuk 2-3 orang lagi sahabat-sahabat yang muda-muda, lebih muda pada saya, adik-adik, peringkat adik pada saya, meninggal dunia. Kerana apa dia? Kerana kena COVID ini sendiri. Yang ni waktu mana nak ditidurkan dia, waktu mana dia nak dalam perjalanan untuk kepada kematian tu, dia mestilah di waktu mana semua di kalangan kita ni mestilah nampak Allah. Letakkan aku berharap kepada Allah dah. Aku tak berharap dah dengan dunia. Supaya syaitan tak mampu memalingkan hati kita di saat tersebut kepada dunia ini lagi. Tetapi hendak memberi pertolongan. Waktu telah berlalu dan kini orang itu telah menjadi jenazah yang tidak berdaya sama sekali. Kita nak tolong pun tak boleh dah. Kalau dah sampai peringkat yang sebegitu, waktu mana orang yang dia dah sampai peringkat dekat dengan kematian pada diri dia tersebut, tak mampu dah kita nak tolong dan nak bantu pada diri dia. Kerana yang disebut dengan keadaan ini, dia sudah menjadi jenazah yang tidak berdaya sama sekali untuk nak ditolong dan dibantu kepada orang yang demikian. Mungkin di antara kita semua ini, ada yang ingin bertanya, apakah sebab pokok yang menyeret manusia sehingga memperolehi su'ul khatimah? Ada di kalangan kita ni nak tahu, Ustaz, kenapa orang tu dia jadi mati dalam keadaan su'ul khatimah? Sebab apa yang paling asas menyebabkan seorang tersebut senang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Hal ini benar-benar penting untuk kita ketahui. Sebab kalau tidak mustahil kita akan terjerumus dalam sebab-sebab tersebut. Dan manakala ini terjadi, maka tiada lain akibatnya ialah bahawa kita akan mendapat su'ul khatimah. Ni sebab ni yang penting sangat untuk kita ketahui. Kalau kita tahu yang ni, menyebabkan kita selamat, mati dalam keadaan yang selamat. Tapi kalau kita tak tahu yang ni, senang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hanya saja sebab-sebab itu tidak mungkin dapat kita hitung secara terperinci. Tuan kitab kita sebut, kita tak mampu nak senaraikan satu-satu secara detail, tak ada. Namun masih dapat kita berikan pokok-pokoknya, asas-asasnya. Kenapa orang ni mati dalam keadaan su'ul khatimah? Sebab apa senang untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah? Disebabkan ada pun su'ul khatimah yang disebabkan oleh adanya keraguan-raguan dan kebimbangan dalam hati itu, dan penentangan terhadap kebenaran itu dapat kita ringkas dalam 2 perkara, iaitu di antara sebab kenapa mati dalam keadaan su'ul khatimah, ragu-ragu dalam hati. Dalam hati kita ni teragak-agak, mati ke tak mati, mati ke tak mati, ataupun kenapa aku kena dengan Islam, kenapa aku kena mati. Ini keraguan yang datang waktu mana kitanya dalam keadaan yang dekat-dekat dengan kematian kita. Sebabnya yang pertama, ringkas dia sebut, dengan ada kesempurnaan dalam kezuhudan dan kewarakan. Yakni sangat berhati-hati dan takut pada Allah Ta'ala. Kita berjaya menolak. Kalau kita nak tolak, jangan bagi mati dalam keadaan su'ul khatimah, pastikan dalam dada kita ni, dalam badan kita ni ada zuhud, kezuhudan. Maknanya zuhud ni apa dia? Zuhud ni tak berhajat lagi terhadap dunia dan rasa tamak terhadap akhirat. Itu dia panggil zuhud yang mesti ada dalam diri kita. Yang kedua, kewarakan. Warak dalam hidup kita. Warak ni, kita berhati-hati dalam setiap tindakan yang kita buat. Itu dia panggil warak. Sentiasa warak. Mata kita warak, telinga kita warak, kemudian kaki kita warak, mulut kita ni warak. Warak maknanya berhati-hati dalam percakapan kita, dalam tindakan kita, yakni sangat berhati-hati dan takut kepada Allah. Kemudian didampingi oleh kesempurnaan berupa bagusnya segala amalan yang dikerjakan. Di samping warak tadi,
kena sentiasa jaga amalan-amalan yang kita buat. Sembahyang kena sempurna. Kemudian zakat kena tunaikan. Kemudian haji dalam diri kita dah dilakukan dalam hidup kita. Misalnya ialah seorang yang mengada-ngada kebid'ahan. Padahal dia adalah ahli zuhud. Akibat daripada berlaku dan perbuatan bid'ah itu amat mengkhawatirkan. Ada orang yang dia terlibat dengan benda yang bid'ah. Bid'ah dalam hidup dia. Tetapi dalam masa yang sama dia ni berbuat ibadah. Dia berbuat orang yang dia berbuat ibadah. Yang ni pun dalam keadaan sebegini amalan-amalan soleh serta baik dan soleh. Tapi namun kesalehan itu dapat tertutup oleh berbagai kebid'ahan yang dikerjakan oleh orang tersebut. Siapa-siapa yang dia buat dua-dua dalam hidup dia. Bid'ah pun buat, benda-benda yang tak baik pun dia buat. Kemudian amalan soleh, semayang, puasa, dua-dua dia buat. Yang menyebabkan dia jadi keliru. Juga oleh para penganut dan orang yang menjadi muridnya. Allahu Akbar. Ni senang untuk dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan begitulah dalam hidup kita. Kan orang kita ni kadang-kadang yang buruk dia buat juga, yang baik dia buat juga, dua-dua dia buat. Kalau kita tanya kenapa buat dua-dua? Saya nak suruh Allah pening dengan saya dia sebut. Padahal dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ni bahaya dalam hidup seorang. Dalam hidup kita ni, biar kita ni jadi zuhud dan juga warak dalam hidup kita. Semakin tua, semakin zuhud. Semakin tua, semakin warak dalam hidup kita. Yang kedua, sebab yang kedua ialah kerana lemahnya keimanan sejak daripada asal mulanya. Senang digoda. Iman kita ni senang dirapuhkan. Orang kita ni rapuh sangat iman. Rapuhnya iman ini yang menyebabkan bila kerapuhan iman berlaku pada diri dia, yang menyebabkan di waktu ini senang untuk diri dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Di samping itu juga mengalahkan keinginan terhadap keduniaan. Allahu Akbar. Sifat tamak terhadap dunia tu terlampau kuat dalam jiwa dia. Tak berjaya dikalahkan. Jadi kecintaan kepada benda-benda duniawi itulah yang dimenangkan. Ini bahaya. Tengok je kitab-kitab mengantuk mata. Tengok je pasar raya celik je mata. Tu dia jadi demikian. Ni orang kita jadi demikian dalam hidup dia. Benda duniawi itu dimenangkan. Kita ni benda yang disuruh oleh Allah, kita jadi berat je pada diri kita. Payah je dalam hidup kita. Manakala benda yang diminati dalam tubuh badan dia disebut dengan syaitan dan sebagainya, yang ni menjadi semangat dalam hidup dia dan yang dapat menguasai dirinya, bahkan juga hati dan jiwanya. Tengok je kuliah rasa letih terus. Kalau tengok maharaja lawak celek je mata terus. Pada diri dia demikian. Ini sudah merupakan hal yang jelas. Sebab manakala keimanan itu lemah, maka kecintaan pada Allah Ta'ala itu pun pasti menjadi lemah pula. Bila iman kita ni lemah, sudah pasti cinta pada Allah pun lemah juga. Hubungan dia dengan Allah pun lemah. Sedangkan kecintaan pada duniawi makin kuat dan makin hari makin besar. Makin hari makin besar cinta pada duniawi. Semakin tua, semakin tamak dengan dunia. Yang ni penyakit sungguh, dia panggil. Tak berhenti-berhenti, nak yang tu, nak yang ni dalam hidup dia. Padahal umur dah semakin berusia. Orang kita kan cuba tengok, tamak tak tamak. Semakin tua, semakin nak jadi Perdana Menteri. Misal contohnya. Di Malaysia kita ni lah. Kita boleh tengok, orang tua-tua nak jadi Perdana Menteri. Bagilah peluang pada orang muda-muda sikit. Tetapi, tak tunjuk ketamakan di kalangan kita ni. Sehingga kan dengan sebab tersebut, lalu di dalam hati tidak ada tempat lagi untuk dipakai sebagai tempat untuk mencintai Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dalam hati dia tak ada dah. Untuk nak cinta pada Allah, tak ada. Nak cerita tentang mengenai sujud pada Allah, tak ada dalam hidup dia. Kalaupun ada, maka hal itu hanya suatu gerakan hati yang hampir tidak ada guna dan faedah sedikit pun. Kalau ada pun, tak ada manfaat. Kerana apa dia? Dunia tu besar sangat. Dalam dada dia ni, penuh dengan dunia.
Kecil je akhirat. Tak boleh. Dia sepatutnya semakin kita tua, semakin besar akhirat dalam dada kita. Manakala dunia tu semakin mengecil dalam jiwa kita. Sehingga dengan sebab tersebut, nak gambarkan, sedangkan kecintaan pada duniawi makin kuat dan makin hari makin besar. Sehingga dengan sebab tersebut, lalu di dalam hati tidak ada tempat lagi untuk dipakai sebagai tempat mencintai Allah Azza wa Jalla. Dah mulalah dalam hati kita ni tak ada dah Allah. Kalaupun ada, maka hal itu hanya suatu gerakan hati yang tidak ada guna dan faedahnya sedikit pun. Sebab merupakan lintasan hati belaka yang tidak lama tentu hilang lenyap dan berganti menjadi kecintaan pada dunia sebagaimana yang sudah-sudah dalam hidup kita. Bekas yang tampak di luar untuk menyalahi kehendak dan kemahuan hati yang buruk boleh dikatakan tidak ada lagi. Tidak ada. Kemudian maka tidak ada pula keinginan beralih dan berpindah dari jalan yang ditunjukkan oleh syaitan dalam hidupnya. Keadaan semacam ini dapat menjerumuskan kita semua untuk sentiasa mengikuti segala macam kesyahwatan sehingga hati pun menjadi gelap dan keras dan dapat dikatakan sebagai benda yang hitam pekat, sedangkan kegelapannya itu akan menjadi bertumpuk-tumpuk di atas hatinya dan tertutup jiwa yang asalnya bagus itu menjadi tidak keruan lagi tujuannya. Hal itu akan membuat padamnya cahaya keimanan. Sebab cahaya tersebut telah suram, bahkan hampir tidak dikenali lagi. Tidak dikenal lagi. Mana cahayanya, sinarnya lama kelamaan menjadi padam sebab amat lemah sekali. Itulah cahaya yang dibina sejak menjadi manusia mukmin. Manusia mukmin, tetapi kini keimanannya sudah hilang lenyap dan akibatnya menjadi watak atau kebiasaan yang hina, rendah serta tercela. Tiba-tiba sewaktu sakaratul maut, telah mendekati ajalnya, kecintaan kepada duniawiyah itu makin bertambah sangat, sedangkan kecintaan pada Allah Ta'ala sudah lemah dan hampir tidak ada lagi pada diri dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu punca apa dia? Punca kita yang menyemai dalam jiwa kita ni perasaan terhadap akhirat ke ataupun terhadap perasaan terhadap dunia. Semakin lama kita hidup, sepatutnya semakin tanggalkan dunia. Semakin kita buang dunia. Nampak akhirat je sepanjang masa. Dalam dada kita ni, akhirat. Kita letakkan akhirat keutamaan. Patutnya demikian. Tapi tak, orang yang dalam hidup dia, dalam hidup dia sentiasa biarkan jiwa dia tutup. Lama-lama padam yang disebut dengan iman. Iman tu ada sikit je, kecil je iman dalam jiwa dia. Lama-lama tak ada dah nampak akhirat. Yang dinampak dunia keutamaan dalam kehidupan dia. Macam dunia kita sekarang kan, kita sebut macam kes COVID yang berlaku ni. Orang tanya macam mana nak sembuh COVID ni. Dia jawab dengan jaga SOP, dengan jaga yang disebut dengan lepas tu apa lagi? Vaksin, disebut demikian. Vaksin, kemudian SOP. Ni jalan penyelesaian terhadap COVID yang ada, yang dicadangkan oleh dunia sekarang ini. Kita kata itu betul. Tapi tak ada langsung keimanan. Nak sebut keimanan apa dia? Jaga diri, jangan apa dia? Jangan berbuat maksiat. Jaga diri supaya apa dia sentiasa bertaubat. Kenapa kita tak cerita tentang mengenai jalan penyelesaian salah satu lagi untuk dapat keredaan Allah ialah dengan kita nampak akhirat dalam hidup kita. Tapi orang yang dia fikir penyelesaian yang tu dia kata tak nampak pada zahir. Kalau kita tanya pada dia, kenapa tak ajak bertaubat? Kenapa kita tak kembali pada Allah? Dia kata tu tak nampak. Tu masing-masing boleh buat dekat rumah, disebut demikian. Tak ada iman. Orang yang ada iman, dia akan tarik orang. Marilah kita taubat pada Allah. Mari semua kita kembali pada Allah. Jangan berbuat maksiat. Kerana maksiat ini akan menutup yang disebut dengan yang dinamakan dengan keredaan Allah. Membuka kemarahan Allah. Yang menyebabkan COVID ini tak akan selesai sampai bila-bila. Dia jawab balik, dia cakap, habis tu negara orang kafir, macam mana dia nak taubat? Itu kita kata serah pada mereka lah. Sepatutnya demikian.
Yang tu mereka nak sembuh, mereka kembali pada Islam. Patutnya kita bagi tahu penyelesaian Islam. Tapi tak, yang masuk dalam parlimen bila dibentangkan tentang mengenai bagaimana penyelesaian COVID ni, bertompai meraung dalam parlimen. Nak suruh buka parlimen beragak. Ada penyelesaian agama? Tak ada. Penyelesaian rohani ni tak disebut langsung di kalangan mereka tersebut. Kejadian demikian ini, seorang pun tidak ada yang dapat mengetahui. Kecuali orang yang akan meninggal dunia sendiri. Keadaan yang dekat-dekat nak mati ni tak ada orang yang sedang. Suasana yang disebut dengan ketakutan seorang yang melalui saat sakarat. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui. Kecuali orang yang nak meninggal dunia tu. Dia nak nampak. Para hadirin sekalian akan nampak balik. Oh, yang ni yang Ustaz Ahmad Dasuki bagi tahu dahulu. Yang ni yang kita belajar dahulu ni. Ni bila dekat nak meninggal dunia tu, datang terus. Datang macam-macam gaya. Kemudian duniawiyah ini makin dirasakan berat meninggalkannya. Dunia ni dia jadi rasa berat nak tinggal. Allah, kenapa aku kena mati? Sebab sangat mencintainya. Lalu berharap hendaknya diperpanjangkan sedikit usianya. Dia mula, bila tengok malaikat maut datang nak cabut nyawa dia tu, dia sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat. Sekejap je, ada benda ni nak buat ni pada diri dia. Bila dekat nak meninggal dunia ini, dia terlampau mencintai duniawiyah ini, semakin dirasakan berat untuk meninggalkannya sebab sangat mencintai. Lalu berharap hendaknya diperpanjangkan sedikit usianya. Tetapi mustahil sekali kehendak tadi akan terpenuhi. Mustahil lah. Kalaulah sekiranya dekat dengan kematian, dah nampak dah malaikat nak cabut nyawa dia tersebut, mustahil yang dia kehendaki itu akan dipenuhi. Memang kecintaan pada duniawi itu adalah suatu hal yang lumrah dan umum dirasakan oleh setiap orang. Allahu Akbar. Memanglah cinta pada dunia ni semua orang ada. Perasaan sayang pada dunia. Dan hanya orang yang tebal imannya belaka yang dapat menghindari. Manakala orang yang dalam tubuh dia kuat keimanan dia pada Allah, yang ni sanggup tanggalkan sikit demi sikit pada diri dia. Lebih-lebih jikalau ia sudah merasa bahawa dirinya akan mati, dan tidak sedikit pun dunia tadi akan dibawa ikut masuk dalam liang lahat dalam jiwa seseorang tersebut. Ya, bila kita mati ni, tak ada seorang pun yang bawa geran tanah. Saya sebut banyak kali ni, tak ada seorang pun yang bawa apa dia nak kunci kereta masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, bawa amalan masing-masing menghadap di hadapan Allah. Ada pun orang yang telah dijangkiti penyakit kegemaran benda duniawi ini, maka apabila dekat ajalnya, makin merasa tidak seronok pada jiwanya, tidak enak pada jiwanya, dan makin hebat penderitaannya. Ni orang yang dekat dengan orang yang cinta pada dunia, dekat nak mati tu, dia mula bayang semua. Allah, kenapa aku kena tinggal yang ni? Kenapa aku nak yang ni? Kenapa? Mula sibuk pada dia. Sebab berpisah dengan semua benda yang amat dikasihi dan dicintainya itu. Dia sayang nak berkawan dengan orang tu. Kemudian dia sayang untuk nak tinggalkan projek itu, program ini. Banyak benda yang di atas dunia ni, konon-konon. Keadaan semacam ini jelas tampak di saat ajalnya datang. Nampak sangat kegelisahan dia bila dekat nak meninggal dunia. Kemudian hatinya bergejolak hebat sekali, seakan-akan hendak menentang apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Akibatnya, ia mengingkari bahawa kematian itu ada. Dia mengingkari kematian itu ada dan mesti dirasakan oleh setiap makhluk yang hidup dan bernyawa. Dan inilah yang menyebabkan ia membenci kematian. Inilah sebab yang menyebabkan dia membenci kematian. Kerana pada akhirnya, ia terpaksa mengakui bahawa mati itu memang wajib dialami. Dan bahawa hal itu betul-betul datang daripada Allah Ta'ala yang menunjukkan dia ni akan mati. Hal inilah yang sangat penting untuk ditakuti. Yang ni yang patut kita rasa takut ni dalam jiwa kita. Sebab siapa saja yang perasaan demikian, tentu batinnya membenci takdir Allah Ta'ala
sebagai ganti daripada mencintai serta mentaati Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allahu akbar. Jadi dapat diumpamakan seperti orang tua yang mencintai anaknya. Kalau kita nak gambarkan macam dunia dengan kita ni macam orang tua yang mencintai anaknya. Namun kecintaannya itu hanya sedikit saja, dan sebabnya lemah kecintaannya itu adalah kerana anaknya mengambil hartanya yang dicintai. Asalnya sayang pada anak, tapi anak dia telah ambil harta dia, bahkan lebih mencintai daripada kepada anaknya tadi, sehingga kecintaannya yang hampir tidak ada itu berganti menjadi kebencian pula. Manakala secara kebetulan ruh orang tersebut diambil oleh malaikat maut atau malaikat yang bertugas mencabut nyawa di saat yang sangat sedikit tadi, dengan cara yang mendadak sekali lintasan hati yang menyesatkan itu tiba, maka orang yang demikian keadaannya itu rasanya lebih dekat pada su'ul khatimah daripada kematian husnul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Asal sayang pada anak, tapi kerana anak ni ambil harta benda dia, jadi benci. Dekat nak mati, ramai juga orang yang macam tu. Yang asalnya sayang pada Allah. Asalnya sayang pada Allah. Tapi bila dia rasa bahawa Allah ni dah rebut, rentak harta benda dia jadi benci pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan payah untuk menjadi mati dalam keadaan husnul khatimah. Ia menjadi makhluk yang rosak binasa untuk selama-lamanya dan jauh daripada rahmat Allah Ta'ala dalam keadaan sedemikian rupa. Allahu Akbar. Adapun orang yang di saat rohnya diambil oleh malaikat maut, lalu didatangi serta menghadap ke hadrat Allah Ta'ala, maka kedatangan yang tadi adalah bagaikan seorang hamba yang mencintai dan merindui tuannya yang baik hati. Setelah datang daripada kepergian yang sangat jauh dan melelahkan. Ni nak sebutnya beza dengan orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Tengok je malaikat maut datang, nak cabut nyawa dia, rasa seronok, rasa gembira dia. Banyak kerjaan yang sukar dilakukan, masih juga dilaksanakan dengan senang dan riang gembira. Perjalanan yang melemahkan tubuh tidak dihiraukan sedikit pun. Kerana apa dia? Kerana dia nak berjumpa dengan Allah. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah berubah dekat dengan tengok malaikat maut datang, dia rasa apa dia? Macam dia nak kembali kepada tuan dia balik. Dan ingin sekali agar segera bertemu dengan tuannya. Alangkah sukacitanya setelah dapat menemui tuannya tadi, seakan-akan kegembiraan tadi tidak seorang pelukis pun dapat menggambarkannya. Ini baru kedatangannya, lebih-lebih lagi kelazatan yang dirasakan ketika mendapat penghargaan dan kemuliaan yang besar serta berbagai macam kenikmatan yang indah dan luar biasa banyaknya bagi orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita lah insya-Allah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dekat nak mati itu jiwa dia, perasaan dia ni berubah. Jadi nampak seronok je dia, tak sabar dia nak menghadap depan Allah. Kerana apa dia? Kerana dia tahu di sebalik kematian ini jauh nikmat daripada kehidupan yang sementara yang ada di atas dunia ini. Allahu Akbar. Adapun khatimah, penutup, yakni ujung hidup yang terakhir. Yang kedua ialah di bawah yang pertama di atas, tetapi masih beruntung sekali bahawa yang demikian itu tidak menyebabkan ia menjadi kekal abadi dalam siksaan api neraka. Yang kedua ini pun juga ada macam sebabnya, iaitu yang pertama disebabkan banyak kemaksiatan yang dikerjakan, sekalipun keimanannya kukuh dan kuat. Yang lain ialah disebabkan lemahnya keimanan, sekalipun kemaksiatan yang dikerjakan hanya sedikit saja. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang mati ni dua sebab tu dah. Dua sebab. Yang pertama, sebab mati itu kerana sentiasa buat maksiat. Buat maksiat pun mati. Oh mati dianya. Yang kedua, kerana dia tak buat maksiat tapi lemah iman. Iman dia tu lemah, tak kuat dengan Allah. Ni boleh jadi yang kedua ni terjadi pada kita. Kita tak buat maksiat sangat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bila dekat nak meninggal dunia tu, tak berkeupayaan. Nak pergi, nak menghadap depan Allah tu, tak rasa pada di jiwa kita ni, aku ni kena mati dah, tak kisah dah. Apa yang berlaku atas dunia, tak ada dah pada diri kita. Kita tak rasa demikian. Kenapa? Kerana lemahnya iman
dalam di jiwa kita. Lemah iman ni pun siapa? Tak belajar lah. Bila tak mendengar, tak dengar kuliah, kita sibuk dengan hidup kita di atas dunia yang sementara ni, jadi begitulah dalam kehidupan kita. Apabila kamu telah memahami dengan baik apa pengertian su'ul khatimah yang sebenarnya, dan betapa besar bahaya yang menakutkan disebabkan memperolehi su'ul khatimah tadi, maka kewajipan kamu ialah mempersiapkan diri agar jangan sampai terkena su'ul khatimah. Ni tuan kitab kita ni sebut. Dah kita tahu dah. Mati ni ada dua je. Dua je. Sama ada mati husnul khatimah ataupun mati su'ul khatimah. Siapkan diri, jangan bagi kena su'ul khatimah. Jangan kena su'ul khatimah. Pastikan kita ni dapat husnul khatimah. Husnul khatimah dalam diri kita. Dan akibatnya membuat sengsara diri kamu sendiri. Oleh sebab itu, sayugia kamu mesti mengekalkan dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan kita sebut, kalau begitu, kekalkan zikir. Dalam hidup kita ni, zikir pada Allah secara terus menerus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hari-hari kita ulang dan ulang. Dalam hidup kita ni, zikir dahulu. Ingat dulu pada Allah. Dalam hidup kita, keluarkanlah daripada hati kamu itu rasa kecintaan pada keduniaan. Yang kedua, buanglah perasaan. Selama ni, saya biasa sebut pada jemaah kan, selama ni kita ni tamak je nak barang kemas. Cuba tengok sikit kulit kita tu, cuba tengok tangan kita tu dengan barang kemas tu sesuai tak berada pada tangan kita. Kadang-kadang tak berapa sesuai dah barang kemas dengan tu badan kita ni. Kadang-kadang dalam hidup kita ni tak sesuai dah dengan handbag yang kita ada. Tak sesuai dah dengan pakaian yang kita nak pakai. Ialah kita tengok orang lain, anak-anak muda pakai cantik, kemas, itu dan sebagainya. Tapi dengan usia kita ni tak sesuai dah. Kita sebut demikian, aku kena berusia sebegini, aku kena bertindak sebegini. Maknanya kita buang kecintaan keduniaan. Dahlah fikir tentang dunia ni, nak apa lagi terhadap dunia ni? Semua benda yang kita dah ada dah dalam hidup, nak apa lagi dalam hidup kita? Jagalah keseluruhan anggota tubuh kamu daripada mengerjakan perkara-perkara yang macam-macam maksiat. Jaga diri kita, jangan buat lagi kemaksiatan. Kemudian yang keempat, juga hati kamu daripada memikirkan dan mengingatkan berbuat perkara yang mungkar itu. Peliharalah pula hati kamu untuk menyaksikan apa yang merupakan kemungkaran. Pelihara hati kita ni, jangan tengok benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan atau menyaksikan orang-orang yang ahli dalam keburukan tadi. Jangan kita terikut di kalangan mereka. Manakala menyaksikan saja sudah merupakan maksiat, bagaimana pula jikalau kita sama ikut mengerjakannya? Tengok pun dianggap ahli maksiat dah. Kadang-kadang kan kita tengok dalam TV, orang yang berjoget, menari, buat benda maksiat. Misal contohnya, kita tengok tu pun dosa dah. Apatah lagi mengerjakannya. Mengerjakannya pun lagi-lagi berdosa. Bayangkan kita tengok, orang yang tengok tu pun buat maksiat juga. Yang buat tu lagi buat maksiat. Nak sebutnya gambaran demikian. Mengapa hal itu dilarang? Tentu saja sebab perbuatan tersebut, yakni menyaksikan kemungkaran dan kemaksiatan, pasti akan mempengaruhi jiwa kamu. Jiwa di kalangan kita ni. Sebab tu Islam suruh jaga. Jangan tengok maksiat. Jangan pandang maksiat. Kenapa benda itu dilarang? InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang nantilah. Cerita tentang mengapa kita dilarang untuk melihat perkara maksiat. Tajuk yang kita akan sambung pada minggu yang akan datang nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dalam pertemuan kita ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas kebersamaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah